wallazi jaa bis-sidqi, dan yang membawa kebenaran. Wallazi, dan orang yang membawa kebenaran. Di sini ulama tafsirkan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa apa? Membawa tauhid, membawa Al-Quran. Wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya. Siapa? Orang pengikutnya lah, terutamanya Abu Bakar. Sebab itu dia nama Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia membenarkan dan sahabat-sahabat yang lain, ulaika humul muttaqun, mereka itu orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang taat dan tunduk kepada perintah, orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha, di akhirat nanti kata Allah, bagi mereka apa yang mereka kehendaki anda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa saja yang kita nak di akhirat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Zalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi orang yang muhsin. Orang yang ihsan terhadap Allah, iaitu dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, iaitu ihsan. Dan dia ihsan kepada hamba-hamba Allah yang lain, itu dengan membantu mereka. Itu orang muhsinin, itu balasan mereka dapat apa yang mereka kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata limpah punya yang demikian itu diberikan. Oh, ni lam ta'lil liukaffiru. Boleh juga lah. Saya ambil pendapat yang ni Dia boleh lam ta'lil, lam liukaffirallahu, dia boleh kerana Allah hendak menghapuskan dari mereka seburuk-buruk amal perbuatan mereka, kerana, ataupun dia agar Allah nak menghapuskan. Tidak, Allah beri mereka balasan kurniaan kepada orang-orang yang bertakwa ni, agar Allah Subhanahu wa taala, atau kerana Allah nak hapuskan aswa allazi amilu. Aswa ni apa ni? Seburuk-buruk amal perbuatan yang mereka lakukan. Wah, ini tadi sebelum tu ayat tadi apa? Itulah balasan bagi orang yang muhsinin. Sebelum tu Allah cakap mereka adalah orang yang bertakwa. Mereka orang yang bertakwa. Mereka orang yang muhsinin. Tapi Allah cakap sini, mereka ada lakukan perkara yang buruk, perbuatan yang buruk. Jadi Allah SWT hapuskan perbuatan buruk mereka. Di sini ulama bahas panjang lebar tentang sifat orang bertakwa itu bukan orang yang tak ada dosa langsung, bukan orang yang tak pernah buat dosa, bukan orang yang mereka buat dosa-dosa kecil. Mereka buat dosa-dosa kecil, dosa-dosa, kemudian mereka tak teruskan. Mereka bertaubat kepada Allah SWT dan mereka tidak ulangi perbuatan kecil mereka. Jadi ayat ni sebagai dalil bahawa Allah hapuskan aswat. Aswat ni dia ismul tafdil. Kalau tuan-tuan belajar, aswat ni yang paling buruk. Kalau kita cakap su tu apa? Ya, suuzon. Su tahu kan? Suul khatimah, husnul khatimah. Su tu kan jahat, buruk. Ini yang paling buruk, yang terburuk sekali. Jadi mereka lakukan perkara di dunia ni, perkara yang buruk-buruk. Orang-orang bertakwa dan orang-orang yang muhsin ini mereka lakukan, tapi Allah SWT hapuskan. Berita gembira bagi kita lah, banyak buat perkara yang buruk. Dulu bujang-bujang buat perkara, ya Allah, macam-macam perkara buruk. Allah cakap, Allah SWT akan hapuskan dengan syarat dia bertakwa dan dia ihsan muhsinin. Dia ihsan, Allah SWT akan hapuskan. Ini berita gembira lah. Apa yang mereka pernah lakukan, alladzi amilu, dan Allah SWT hapuskan dosa-dosa mereka. Sebesar apa? Apa dosa besar? Dosa syirik kan? Apa ada dosa? Ada tak sahabat-sahabat yang sebelum dia syirik? Ada tak? Ada musyrik, mereka tu musyrik, mereka tu syirik. Ada tak orang kalau wali-wali yang ada wali-wali yang sekarang ni, ada beberapa wali tu, beberapa wali. Fudail bin Iyad, ada beberapa nama wali ya. Dulunya penyamun tuan-tuan. Dulu dia adalah penyamun. Penyamun dan pencuri, penyamun. Lepas tu dia bertaubat, dia
dikenali sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam itulah. Kita jangan orang ada dia dah tua ni baru nak pergi masjid. Dulu kau tengoklah dia apa ni, jago kampung ni, gangster kampung lah. Tak apalah. Allah SWT cakap orang yang bertakwa ni, dia background dia bukan baik, background dia pun buruk juga. Nabi tak ada. Tapi kalau orang bertakwa, biasa je. Kalau kita datang orang datang, baik macam dia gini semua, dia dulu pernah pergi dadah dia dekat adik. Biasalah. Awak ni siapa? Yang nak cakap tak boleh. Orang ni tak boleh ada background lah, kita lah. Background yang buruk ni, kalau orang masjid je mesti background dia baik. Yang gini. Ada, kita dulu saya ada kawan, orang cakap, betul dulu tu apa? Dulu dia maknya tau. Kerja banyak dia macam je dia tengok aku. Dia cakap, kawan saya cakap, dulu dia maknya. Lepas tu dia dah campur-campur dengan orang masjid, terus dia berubah kan. Berubah. Dulu dia macam sedih lah, dia pondan macam itu semua. Biasalah. Nanti kita tak nak condemn orang dulu. Sekarang ni politik ni suka dia condemn dulu punya cerita. Dulu punya cerita pula yang kau nak cakap. Orang kadang berubah, dia jadi baik. Dan sudah settle. Kalau dia memang dia tak nak teruskan kejahatan dia. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membalas mereka. Jadi dengan sifat takwa mereka, ihsan mereka, ini fadilat dia, kelebihan bertakwa kepada Allah, kelebihan menjadi seorang ihsan itu, satu, Allah hapuskan segala dosa. Kita datang ke masjid aja, dosa-dosa kita dah hapuskan. Hapus dosa-dosa yang mana? Dosa kecil. Dosa besar tak boleh. Dosa besar kena bertaubat kepada Allah SWT. Duduk di masjid, ini ada. Dan duduk di antara maghrib dengan isyak pun dia hapus dosa-dosa. Dan ada hadis banyak tentang fadilat duduk antara maghrib dengan isyak. Dan kawan saya yang baru ni pergi tarim, pergi Yaman, cakap, kita orang Malaysia ni tak duduk masjid maghrib isyak. Orang sana maghrib isyak ni semua di masjid. Tak ada pergi mana-mana. Semua lepak di masjid. Maghrib isyak orang biasa tau. Bukan ulama-ulama, bukan orang soleh. Orang biasa semua akan tunggu maghrib dengan isyak, mereka akan lepak di surau di masjid. Kita berapa orang aja ni? Okeylah, daripada tak ada kan. Kalau tuan-tuan tak ada, saya ingat siapa saya nak ceramah ni? Allahu Akbar. Seorang dia ceramah, berceramah. Alhamdulillah tuan-tuan ada. Kalau tak ada, tak ada program, tak ada apa pun. Allahu Akbar. Sedih lah kita punya budaya kita ni. Tak tahulah bila kita nak merdeka, bila kita nak apa ni. Kamu dah maghrib isyak, waktu dia singkat, dan pahala yang paling banyak sekali tetapi lepas subuh susah kita nak dapat pahala. Lepas apa ni, lepas zuhur pun susah, lepas asar ni, maghrib dengan isyak ni, inilah tempat pahala kita. Duduk pun duduk sekejap aja antara maghrib dengan isyak. Ini ustaz pun extend sikit. Dia dah habis dah masa waktu isyak. Dia je lebih-lebih ni. Dia terlajak sikit. Sebenarnya dia dah habis, kita dah masuk waktu isyak. Tapi dia punya pahala, subhanallah. Sebab itu saya ingatkan diri saya dengan tuan-tuan, kalau saya tak mengajar pun, saya akan pastikan insya-Allah maghrib isyak aku tak ke tempat lain. Kalau tak musafir lah. Musafir dah ke mana kalau di dalam negeri ni, kita duduk di masjid, habiskan masa di masjid maghrib isyak. Anak-anak kita cakap dengan mereka, maghrib isyak ni duduk di masjid. Banyak sekali fadilat tuan-tuan. Orang berubah maghrib isyak. Jadi dengan datangnya Allah SWT hapuskan dosa-dosa mereka semua, hilangkan semua dosa-dosa mereka, dan Allah akan balas mereka dengan ajrahum, upah. Ajrahum, dia upah. Allah akan beri mereka upah. Kita datang ni duduk dapat upah ni. Dapat upah tak? Dapat. Amen lah. Tak nak upah ke? Dia duduk di rumah dapat upah. Sama juga duduk juga sana. Dapat juga upah. Semua dapat. Datang yang tuan-tuan semua dapat upah. Allah Subhanahu Wa Taala yang janjikan. Bukan saya nak janjikan saya apa ada. Kita orang diri sendiri pun tak boleh upah. Kita tak boleh upah dia.
Allah SWT akan beri kita upah. Jadi jangan dengan anak, jangan guna pahala, guna bahasa baru ni. Pasal Arab ni tuan-tuan, Arab ajar Arab ni, Arab gunakan untuk agama, untuk bisnes, untuk kehidupan semua. Kita pening sikit, pahala. Apa pahala Kalau kita pun blur, apa pahala Tak ada kita guna. Berapa pahala kau repair kereta aku ni? Dia cakap, apa cakap pahala pula? Kau ingat apa? Free ke apa? Upah, kena ada upah dia. Kau ingat? Ustaz, datang sini Ustaz. Berapa upah? Tak ada upah Ustaz, pahala je. Awak suruh Ustaz lain lah. Kita cakap upah senang tak? Upah motivate sikit. Ada upah tak? Kau datang masjid solat, ada upah tak? Ada upah. Ada upah dia. Upah di dunia, dia di akhirat. Yang berita gembiranya di dunia. Upah subhanallah. Kalau dalam Al-Quran, upahnya di dunia, akhirat lebih lagi lah. Kalau dunia dah dapat, akhirat lagi. Allahu Akbar. Nanti lain kali kita bincang tentang upah di dunia. Bi'asanil ladzi kanu ya'malun, dan Allah SWT akan memberi mereka upah, dengan upah kita cakaplah, dengan yang lebih baik daripada apa yang kita amal. Kita duduk ni macam ulama aje. Gaya macam ulama aje, duduk di badahan, apa benda begitu. Cakaplah, solat macam kita solat tak apa. Macam orang soleh, tak terfikiran ke mana je kan. Tak tengok saya solat tu, macam ustaz ni tengok tenang je, tenang apa, aku tengah fikir. Lepas ni nak mentai kat mana ni. Nampak aja kita punya amalan ni tak perfect lah. Saya nak cakap ni, kita punya amalan not near to perfect lah, tak dekat pun, jauh daripada perfect. Tapi Allah SWT akan bagi upah dia lebih baik daripada apa. Kalau Allah bagi upah kita according to kau punya kerja ni, dapat upah ni, memang teruk lah. Tapi Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita amalkan. Allah itu ihsan, dan itulah rahmat Allah SWT. Moga-moga kita diterima oleh Allah. Amin. Aku lupa kata astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.